Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, satu tajuk yang dipetik daripada kitab Bahrul Madhi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma jaa fil kafafi was sabri alaihi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan akan hadis yang membicara akan rezeki ada secukupnya dan sabar atasnya. Dalam bab ini akan diceritakan kepada kita tentang kelebihan orang yang diberikan rezeki oleh Allah secukupnya. Makna rezeki yang Allah beri ke dia tu cukup-cukup dan dia pula sabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Kata dia, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula sabar atas rezeki yang secukupnya. Makna tak lebih, cukup-cukup. Sabar atas rezeki yang cukup-cukup itu dipuji oleh syarak kita. Cukup-cukup tu tahu mana? Iaitu sekira-kira jika mati tiadalah ada apa harta yang dipusakai orang. Yakni kalau dia mati tak ada apa dia tinggal, tak banyak yang dia tinggal kepada anak dia, kepada waris dia. Maknanya rezeki yang dia dapat tadi ni beda dia hidup, beda dia makan dia, isteri dan anak-anak. Kalau dia tinggal pun lepas daripada mati, mungkin rumah, mungkin adalah sikit. Beda untuk mereka sara kehidupan mereka, cukup untuk makan minum mereka. Bahkan kata dia, seumur hidupnya secukup makannya dan pakaiannya dan tempat diamnya, dengan tiada luas amat dan tiada kesempitan amat dirinya dan anaknya, isteri dan anak istrinya dan orang tanggungannya. Sekira-kira masa hidupnya, kata musannif, rezeki yang secukup itu sekira-kira masa hidupnya secukup makan. Cukup-cukup untuk makan minum, cukup-cukup untuk beli pakaian, cukup untuk menyediakan pakaian, tempat tinggal, dengan tidak lebih-lebih daripada kadar yang diperlukan sahaja. Sama ada untuk diri dia, anak dia, isteri dia dan juga tanggungan-tanggungannya.
Tidak ia menuntut lebih daripada secukupnya itu. Dia tak cari lebih daripada apa yang dia perlukan. Apabila ada dapatnya rezeki secukup harinya, sabarlah ia atas itu hingga setiap-tiap hari. Bila dia dapat rezeki kadar cukup untuk sara diri, anak, isteri dan tanggungan dia, maka sabarlah ia, cukuplah ia dengan kadar yang dia dapat. Ni ada orang yang macam ni, cukup-cukup makan je. Tempat tinggal pun beda tempat tinggal, cukup untuk isteri dan anak-anak. Pakaian pun tak lebih, rumah tangga pun tak lebih, tunggangan pun kadar yang diperlukan sahaja. Ini di antara apa yang dipuji oleh syarak kita. Dia akan sebut ke depan lagi tentang apa kelebihan orang yang macam ni. Demikianlah ia tinggal dengan cukup sabarnya. Lagu itulah kehidupannya, sabar atas rezeki yang secukupnya, yakni yang kadar cukup untuk dia hidup dalam kehidupan dia dan tanggungan dia. Dan kata setengah ulama, rezeki yang secukupnya itu ialah barang yang cukup kadar hidup dirinya sahaja. Ada kata ulama, rezeki yang secukupnya itu kadar mana? Kadar beda cukup untuk diri dia saja. Boleh makan, boleh minum, boleh selamat nyawa daripada mati. Kadar tu sahaja. Ada orang yang cukup-cukup makan, tuan-tuan. Kadang-kadang gaji pun cukup-cukup makan. Bayar sewa rumah, bayar kereta, habis. Cukup bulan habis, cukup bulan habis. Kalau simpan pun sikit sangat, tak lebih daripada tu. Mana ruang untuk dia bermewah-mewah dan berlebih-lebihan pada kehidupan tu tak ada. Ini yang kata rezeki yang cukup-cukup. Lepas tu pula dia sabar. Makna dia sabar dengan kehidupan yang seumpama itu. Walaupun tak lebih macam mana orang lain, tapi dia dapat cukup untuk diri dia, isteri dan anak-anak dia. Kadar lepas beda makan minum, lepas beda untuk rumah tempat tinggal, lepas untuk pakaian kenderaan. Baik, mana dia dalil yang kata Nabi SAW memuji orang yang sedemikian rupa, yang rezekinya cukup-cukup dan dia pula sabar atas rezeki yang demikian itu. Bermula dalil atas menunjukkan puji syarak atas rezeki yang secukupnya itu ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك أو كما قال. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sabda Nabi, sehabis-habis iri hati kekasihku dan penolong jalan agamaku yang hendak serupa dengan orang yang lebih daripadanya itu pada sisiku ialah
orang mukmin yang ringan tanggungannya, lagi mempunyai habuan daripada sembahyang, mengelok ia akan ibadat Tuhannya. Apa maksud dia? Di antara orang-orang yang terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang ringan tanggungannya, lagi mempunyai habuan daripada sembahyang, dan juga mengelokkan akan ibadah kepada Tuhannya. Apa maksud dia? Apa maksud ringan tanggungan? Baik, disebut dalam syarah. Orang yang ringan tanggungannya, sesungguhnya orang yang ringan tanggungannya itu telah dipuji oleh syarak. Syarak puji dia. Orang hak ringan tanggungan ni. Siapa dia? Sebagai hadis, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Maka orang yang ringan tanggungan sebagai yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah kinayah, yakni kiasan daripada tiada berharta dan berumah dan sebagainya daripada dunia. Orang hak ringan tanggungan ni ialah orang yang tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki rumah tangga yang besar yang banyak dan sebagainya daripada harta-harta dunia. Maka orang yang tiada berharta, sesungguhnya tidak syak kita akan ringan tanggungannya itu, kerana tiada apa suatu daripada harta yang memberi bimbang akan dia dan menyusah akan hatinya memelihara dan menguruskan akan dia. Makna meringankan tanggungan tadi ni, bila harta dia tak banyak, dia tak payah fikir banyak untuk menguruskan harta benda dia. Rumah tangga dia, kita kalau rumah lebih pada sebiji pun kena fikir lebih dah. Kadang-kadang rumah nu lama tak balik, nak kena pergi tengok. Takkan orang masuk ke? Lagu mana keadaan sawang nak kena duk cuci ke? Rumput nak kena duk potong ke? Dan sebagainya bila banyak. Tapi bila ada sebiji je kita fikir hak tu je lah. Kan? Kenderaan pun lagu tu lah, bila banyak. Mai fikir cukup bulan nak kena bayar 2-3 biji. Rotek mati nak kena fikir 2-3 biji bayar. Duit pun habis, nak cari mana, tayar botak. Sat lagi hak nu jahanam, hak ni pun jahanam. Jadi banyak benda nak kena fikir. Jadi benda-benda ni membimbangkan hati kita dan menyibukkan hati kita daripada urusan-urusan yang lain. Jadi memberatkan tanggungan. Benda hak kita nak kena tanggung tu jadi berat. Jadi orang yang ringan tanggungan ni orang yang hartanya kadar cukup untuk hidup sahaja, keperluan. Makan minumnya pun kadar cukup untuk memberi tenaga supaya dia boleh buat kerja, ibadat, keluar cari makan. Kenderaan pun beda untuk dia pergi kerja dan sebagainya. Rumah pun kadar sebiji itu pun tak besar mana. Dan dia pula sabar atas keadaan macam ni. Inilah golongan yang syarak puji akan dia. Lepas tu jangan duk berasa korang tuan-tuan. Jangan duk berasa kata kita ni Allah tak beri kelebihan dunia. Jangan duk berasa kecil hati. Jangan duk berasa tak. Tapi syukur dan sabarlah atas kadar rezeki yang Allah beri. Walaupun hanya sekadar mencukupi. Kerana dengan rezeki yang keadaan sebegitulah menyebabkan hati kita ni tak sibuk dengan dunia lebih daripada yang sepatutnya. Ada masa untuk kita mari ke masjid. Ada masa untuk kita pergi mengaji. Ada masa untuk kita ziarah kawan-kawan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana masa kita tadi ni tak duk sibuk dengan benda-benda lain untuk menguruskan harta benda kita. Tengok kawan-kawan kita kadang-kadang kan, rumah banyak sangat. Tak dan. Kita tengok dalam taman kita, rumah ada orang tak duduk. Apa jadi rumah tu? Kita tanya tak ada orang ke? Dia kata ada orang, tuan dia beli sajalah. Kan? Jadi hutan dan sebagainya. Kadang-kadang orang pecah, masih tak ada orang duduk. Dia fikir tak? Mesti dia fikir, cuma dia tak dan. Kandut, masih banyak lagi harta dia yang lain. Tu dia antara bendanya yang Nabi kata syarak ni puji. Bila kita ni ringan tanggungan, tak banyak benda kita nak kena fikir, maka senang ia pada masa tiada berharta itu untuk berhadap kepada Tuhan semata-mata
zikir dan tasbih dan sembahyang ia sebanyak mana kehendaknya. Tiada siapa gaduhnya. Ni. Jadi bila tanggungan tu ringan, benda hak kita nak kena fikir tu tak banyak. Baik dari sudut harta benda, rumah tangga dan sebagainya, kita tak kena fikir banyak. Maka pada ketika itu, masa untuk kita tumpu kepada ibadat tu lebih. Boleh semayang dengan tenang, boleh nak buat ibadat lain, zikir, baca Quran, nak pergi mengaji dan sebagainya. Tak ada siapa duk menyibukkan kita. Tak ada siapa kita nak fikir, tak ada harta mana kita nak fikir, pasal hak tu saja yang kita ada. Berbeza kalau banyaklah tuan-tuan. Oi. Tanah sana ada, sini ada, situ pun ada, banyak. Dengar tu hebatlah, kayalah kitanya. Tapi kepala otak kita nak kena duk fikir, sibuk dengan benda-benda ni semua. Kadang-kadang kita tak dan untuk tumpu ibadat dalam hidup kita. Sebab tu Nabi kata syarak puji ni. Istimewa pula jikalau ia tiada ada anak dan isteri, maka sehabis-habis ringan tanggungan dirinya, mengelok ia akan ibadat Tuhannya. Tiada apa yang gaduhnya, makna yang membimbangkannya. Lebih-lebih lagi kalau duk sorang-sorang. Isteri pun tak ada, anak pun tak ada. Tapi taklah berasa sempurna pula hidup lagu tu. Tapi ada orang yang macam tu. Kalau kita baca sejarah para alim ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi tak menikah. Ada riwayat kata Imam Nawawi tak menikah sampai ke mati. Dia meninggal dunia umur 40 lebih, 45, 46. Imam Nawawi tu yang kita duk mengaji kitab hadis 40, kitab Tibyan, kitab Al-Azkar, kitab Riyadhus Salihin. Semua kitab dia tu. Masa Imam Nawawi banyak dihabiskan semata-mata untuk ilmu, untuk kebajikan, untuk ibadat. Sebab tu banyak khazanah ilmu yang dia tinggal. Dia tak kena fikir. Nak fikir isteri pun tak payah. Nak fikir pasal anak-anak pun tak payah. Yalah, dari satu sudut tu nampaklah kekurangan tu. Tapi dari sudut yang lain, masanya banyak dihabiskan untuk soal ibadat dan untuk apa? Untuk manfaat ilmu dia. Sekarang kitab tinggal kat kita. Dia meninggal dunia 700 tahun lebih dah. Tapi khazanah ilmu yang dia tinggal sampai hari ini kita duk mengaji, orang duk baca. Manfaat pahala tu sampai bila-bila. Jadi kata dia di sini lebih-lebih lagi lah orang yang tak ada isteri, tak ada anak-anak ni, masa tumpuan untuk dia buat ibadat tu lebih. Kerana tidak disibukkan dengan keadaan-keadaan yang sedemikian rupa. Dan kata dia, sambungan hadis tadi, dan taat ia akan Allah Ta'ala di dalam diam-diam, yakni tiada siapa tahu akan orang yang ringan tanggungannya itu akan dia berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan kuat sembahyang ia dan berzikir banyak-banyak, dan adalah ia tersembunyi di dalam orang-orang banyak, itu tiada zahir ia orang yang kuat beribadat, dan tiada zahir ia di dalam orang yang banyak akan dia orang yang saleh. Jadi dia duduk seorang diri, dia buat ibadat pun tak ada siapa tahu. Orang tak tahu, orang tak kenal dia. Orang tengok di luar macam biasa, tapi rupanya orang ni orang yang banyak masanya dengan Allah. Pasal tak gaduh fikir tentang tanggungan-tanggungan lain. Malamnya penuh dengan ibadat, siangnya pun samalah, Qurannya pun rajin. Pasal apa? Pasal ringan tanggungan. Tak berat, tak banyak benda hak dia nak kena fikir. Jadi maka masa tadi ni ruang peluang untuk dia buat ibadat lebih pada orang lain. Kadang-kadang kita tak kenal orang macam ni. Kita tengok jumpa di kedai makan macam biasa je, time makan dia makan di kedai. Tapi rupa-rupanya waktu bila dia balik di rumah, tak gaduh dah nak fikir anak bini dan sebagainya, banyak ibadat yang dia buat kepada Allah. Jadi ni orang yang dipuji oleh syarak. Yang ada dalam kalangan kita pun, yang ringan tanggungannya tapi sabar, cukuplah kadar ni pun. Kita tengok kenderaan dia pun, hak tu lah, motor sebiji, motor pun buruk dah. Kereta sebiji, kereta pun lama dah. Tapi tengok dia okey, hidup dia relax, tak ada kot nak kata duk kalut-kalut, tak ada. Dengan masjid pun cantik, mengaji pun ada.
Kan di rumah amal ibadat pun masya-Allah, jenis lagu ni cukup-cukup beruntung kerana dia manfaatkan masa dia banyak untuk akhirat. Sebab itulah beruntung. Sebab Allah tak sibukkan kita dengan hati, tak sibukkan hati kita dengan benda-benda dunia. Kan? Tapi bila terlampau banyak sangat komitmen kita. Hak tu nak kena fikir, hak ni nak kena fikir, hak ni nak kena fikir. Siang hari letih, malam tidur, lena, kadang-kadang tak jaga. Jaga pun kadang-kadang lewat sangat dah. Kadang-kadang hak teruk lagi subuh pun terlepas. Pasal sibuk sampai pukul 12, pukul 1, pukul 2 duduk buat kerja lagi. Tapi orang hak tak ada komitmen apa, pukul 9.30, pukul 10 boleh lena dah. Sekali lagi pukul 4.30, pukul 5 boleh bangkit dah. Beda untuk dia buat semayang ni dan sebagainya. Dan dia pula bersabar atas kehidupan yang macam ni. Ni yang kata kehidupan yang al-kafaf. Kafaf ni makna rezeki secukupnya Allah beri. Ada kelebihan tu. Jangan duk berasa kata kita ni hina dengan sebab tak senang, tak kaya, tak. Allah beri ruang sebenarnya untuk kita supaya masa kita banyak dimanfaatkan untuk akhirat kita. Kemudian wa kana rizquhu kafafan fasabara ala dhalik, dan adalah rezeki orang itu secukupnya. Rezeki dia cukup makna tiada lebih daripada cukup dirinya sendiri, tiada padanya beruang yang disimpan atau kain baju beberapa helai yang ditaruh, dan tiada tempat bermalamnya dapat diharga, atau siapa-siapa perkenan atau boleh berkekal lama. Ni maknanya rezekinya kadar cukup. Tak ada duit lebih yang dia nak simpan lebih-lebih banyak. Pakaian baju pun tak banyak. Kita ni kadang-kadang 3 lemari kita saja. Bini kita tak lagi, anak-anak kita tak lagi. Kan? Banyak. Tak kata kat tuan-tuan lah. Diri kita sendiri pun kita tahu pakaian kita ni. Hak pi kerja lain, hak pi market lain, hak main-mayang lain. Kan? Hak nak bersukan lain, macam-macam. Jadi penuh lemari pakaian kita ni. Jadi orang yang rezekinya hanya kadar cukup, makan minumnya pun kadar cukup, pakaiannya pun kadar cukup, tak banyak. Maka sabar atas hal demikian itu di dalam ibadat seperti yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bangga hati ia. Tapi dia sabar. Maka ni di antara orang yang Nabi bangga dengan dia. Nabi berasa bangga dengan orang yang seumpama ini. Rezekinya hanya kadar cukup makan, tetapi dia sabar dan masanya pula banyak untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh hukum kita sendiri, aku ni ada hak lagu ni. Tuan-tuan pun samalah. Masa duk kerja dulu tak dan dengan masjid pun tak dan, mengaji pun tak dan. Tapi bila mai pencen dah ni, komitmen pun tak ada dah. Kan? Cukup makan dah. Hak dapat daripada pencen tu cukup makan dah. Anak-anak pun tak payah dah nak gaduh hantar. Kadang-kadang anak-anak pula hantar mari duit ke rumah. Nak bayar kereta apa pun tak ada dah, hutang habis dah, rumah pun selesai dah. Berasa lagu mana? Berasa lapang. Jadi masa tu banyak boleh duk main masjid awal. Hari Jumaat pun tak duk kelang kabut nak fikir, nak pergi kerja, nak pergi apa, boleh main Jumaat awal. Sat lagi kalau balik lambat sikit ada wirid ke apa ke, baca Yasin lepas Jumaat pun tak kalut. Pasal apa? Tak ada komitmen apa. Malam boleh tidur awal, boleh bangkit awal. Makan pun kadar cukup sudahlah. Cukup dah. Berasa lagu mana? Berasa selesa dengan kehidupan lagu tu. Sabar dengan keadaan lagu tu. Tapi kalau main pencen pun kita duk gelut lagi, duk cari lagi, bukan tak boleh, boleh lah. Tapi kalau kita duk gelut lagi, duk pulun lagi, kadang-kadang cukup sampai bila pun tak cukup. Tapi masa untuk kita tumpu akhirat tu dia akan terjejah lah. Dia akan terjejah dengan keadaan tenaga kita, umur kita yang semakin tak larat ni. Bila mai kita duk paksa lagi, cari lagi, pada ketika itu kita menjejaskan akhirat kita. Bukan tak boleh cari, tapi kena pandai-pandai bagi balance lah, supaya jangan sampai jejah akhirat. Baik, kemudian kata lagi. Kata dia, kemudian menggelepar Nabi dengan tangannya, yakni dikerpisnya,
tangan kanan kepada tangan kiri, isyaratkan tiada apa suatu yang ada di tangan orang itu seraya bersabda ia disegerakan matinya, kerana tiada apa tali malinya dengan dunia ini, tiada hartanya, tiada kekasihnya, melainkan amal ibadat jua. Apakala mati kurang orang yang menangisinya, kerana tak ada adik-beradik dan kaum keluarga, dan kurang hartanya, yakni tiada apa suatu daripada hartanya yang di pusaka orang. Nabi kata orang ni orang tak ada apa, kan? Orang tak ada apa, dia buat begitu. Kalau dia mati pun adik-beradik tak ramai, kan? Tak menikah, kadang-kadang tak ramai. Anak beranak pun tak gaduh nak duduk berkelahi. Pasal apa? Pasal pak tak tinggal apa, kadar cukup makan je, kan? Hak duduk berkelahi ni hak tinggal banyak-banyak ni. Hak berkelahi ni hak tinggal banyak-banyak. Tinggal banyak-banyak ni yang berkelahi, kan? Adik-beradik kadang-kadang pak tak mati lagi, masuk hospital baru koma ya. Koma tak sedap, anak-anak berkelahi bergaduh dah. Kita duk baca dalam surat khabar tu kadang-kadang sampai naik mahkamah, berkelahi, putus hubungan antara anak dengan mak. Pasal apa? Pasal tuntutan harta. Tuntut harta, kan? Tapi kalau pak tak tinggal apa, tak ada pula duk naik mahkamah dan sebagainya. Kan kata tak tinggal apa lah. Tinggal juga beda tempat rumah untuk mereka berlindung, makan minum. Adalah beda cukup makan. Tak lebih daripada tu, kan? Maka inilah kata Nabi SAW, dia mungkin tak dikenali dalam kalangan orang. Orang tak kenal dia, low profile. Kenapa? Karena dia bukan orang senang. Tetapi kehidupannya selesa, dan juga ibadatnya banyak, masa untuk dia tumpu kepada ibadat banyak. Kalau dia mati pun tak ramai orang yang akan berasa sedih dengan kematian dia, kerana tak ramai tanggungan dia, dan pula tak banyak harta yang dia tinggalkan untuk diwarisi. Ini di antara orang yang menjadi kebanggaan Nabi, sedangkan dia sabar atas kehidupan yang demikian dan menggunakan masanya untuk banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini di antara apa yang Nabi sebut kepada kita. Baik. Kata rawi hadis lagi, dan dengan ini isnad juga diriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, telah dilentangkan, telah ditawarkan, telah dibentangkan dan ditunjukkan atasku oleh Tuhanku, supaya dijadikannya bagiku jalan air Mekah, yakni tanah Mekah itu daripada tanah ratanya dan gunungnya jadi emas, supaya dapat aku kaya harta lebih daripada sekalian manusia di dalam dunia ini, maka bersedap-sedap aku dengannya. Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada Nabi tanah kota Mekah, gunung ganangnya untuk dijadikan emas, supaya diberi kekayaan kepada Nabi. Kita duk baca dalam rawi kan, Syekh Ja'far Barzanji sebut, warawadathul jibalu bi an takuna dhahaban fa abah. Gunung ganang menawarkan diri untuk menjadi emas, tukar jadi ketimah, nak beri kepada Nabi supaya Nabi ini kaya. Gunung ganang, berapa banyak gunung bukit bukau hak ada di kota Mekah ni tuan-tuan ni. Semuanya tawak diri nak jadi, ya Rasulullah, kalau kamu nak kami tukar jadi ketimah, supaya kamu boleh jadi kaya dan kamu bersedap-sedap dengan kekayaan itu. Fa'abah, Nabi enggan. Lalu disebut dalam hadis, Nabi kata apa? Walakin la ya Rabb, la ya Rabb, walakin asba'u yawman wa aju'u yawman. Tidak wahai Tuhanku, kata Nabi, aku tidak mahu, aku tak mau gunung ganang, segala tanah jalan yang ada di kota Mekah ni bertukar menjadi emas supaya aku kaya. Aku tak mau, ya Allah. Kita pulun lah, kan? Kita pulun pergi cari tok bomo, beda nak cari duit, kan? Bubuh daun dalam besen bah ke, buat ni sikit supaya jadi duit macam-macam lah.
Istilah orang duk tarik duit lapar lah. Ulun kita sampai tak semayang dan sebagainya. Kan? Ni, pergi korek tanah, kan? Cari ketui emas dan sebagainya. Nabi SAW gunung ganang tawak diri kepada Nabi nak jadi emas. Fa'abah. Nabi enggak. La ya Rab, tidak wahai Tuhanku, aku tak mau itu semua. Lalu kata Nabi, kerana ia nikmat yang tiada berkekalan. Kenapa aku tak mau? Karena segala apa itu semua emas dan sebagai kekayaan dan sebagainya itu bukanlah nikmat yang kekal, dan pula memberi bimbang akan hamba mempersediakan bekal akhirat. Semua tu akan menyebabkan hati aku sibuk daripada persiapan akhirat. Bila banyak harta, banyak nak kena fikir lah. Dia tak cukup. Bila 2 dia nak 3, bila 3 dia nak 4 dan sebagainya. Nabi kata, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin", kalaulah seseorang anak Adam itu sudah ada 2 lembah daripada emas, nescaya dia akan cari lembah yang ketiga. Ada 3, dia cari hak keempat. Ada 4, dia cari hak kelima. Mana cukup, tak pernah berhenti. Tapi bila mati, yang akan masuk dalam mulut memenuhkan rongga-rongganya adalah ketui-ketui tanah sahaja. Lalu kata Nabi, tak mau ya Allah, aku tak mau kekayaan emas dan sebagainya itu. Kenapa? Karena itu kekayaan yang sementara, tidak kekal. Lagi pula menyebabkan hati aku sibuk dengan dia, sehingga kan aku tak dan nak gelut, tak dan nak pulun untuk akhirat. Tetapi yang hamba mahu iaitu seumpama ini, maka apabila lapar hamba ya Tuhanku, merendah diri hamba kepadamu dan mengucap apa-apa ucapan yang munasabah denganmu, bermohon aku padamu apa hajatku dan kehendakku. Aku tak mau hak tu ya Allah. Tapi apa yang aku mau? Biarkan aku susah satu hari, aku lapar satu hari, supaya bila aku lapar, aku jadi orang yang sedar diri, orang yang merendah diri kepadamu, orang yang meminta kepadamu, orang yang bersyukur, orang yang sabar atas ujianmu. Nabi kata, biar dalam kehidupan kita ni ada susah, ada senang. Bila susah, bila lapar, bila kita diuji, kita merendah diri, kita segera ingat pada Allah. Lalu kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Dia kalau dia senang sampai tak susah, dia lupa diri. Apa jadi pada Qarun, apa jadi pada Firaun. Kalau dia sihat sampai tak pernah sakit, dia lupa pada Allah. Bila mai sakit itulah mulut keluar juga Allah, Allah, Allah. Ingat juga nak berdoa, minta pada Allah supaya diberi sihat balik. Ingat juga nak buat kebajikan, bernazak dan sebagainya. Kenapa? Kerana sakit. Tapi kalau sihat sepanjang masa sampai tak pernah sakit, dia akan jadi sombong, lupa diri, dia tak sedar diri. Dia duk bangga kata dia sihat pasal dia makan jaga. Dia tak tahu sihat sakit ni semua Allah bagi ke dia. Makan jaga terang mana pun main nak sakit, dia sakit pasal apa? Pasal benda tu bukan duduk dimakan dan sebagainya, tapi apa yang Allah beri pada kita. Lalu kata Nabi SAW, bermohon aku padamu apa hajatku dan kehendakku. Bila aku susah, aku ingat kepadamu, aku sebut namamu, dan aku akan minta hajatku dan juga permohonan aku kepadamu. Dan apabila aku kenyang daripada makan nikmat yang telah engkau kurniakan bagiku, syukur aku padamu dan banyak-banyak aku puji akan kamu. Biar aku susah satu hari, aku senang satu hari. Makna ada ketika aku susah, bila aku susah, aku sabar, aku ingat padamu. Dan biar aku senang satu hari, aku kenyang satu hari. Bila aku senang, aku kenyang, aku sihat, aku syukur kepadamu ya Allah. Jadi demikian keadaan apa yang Nabi harapkan. Tak mau kata kekayaan dunia yang lebih-lebih ni, kerana menyebabkan hati kita sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Tapi biar kehidupan kita ni ada ketika kita susah dan ada ketika kita senang.
Bila kita susah, kita segera ingat pada Allah. Bila kita senang, kita syukur pada Allah. Sempurna kehidupan kita. Kalau susah terlampau pun tak boleh juga, dia jadi putus asa. Susah sampai tak boleh buat apa, lama-lama dia akan jadi putus asa daripada rahmat Allah. Kalau senang terlampau pun tak boleh juga dia melampau. Allah kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labarau fil ardi. Kalaulah Allah buka rezeki dengan seluas-luasnya kepada hamba dia, bagi sampai tak ada limit, nescaya manusia akan melampau atas muka bumi. Dia jadi melampau. Lepas tu tak peliklah kita duk tengok Arab-Arab kaya-kaya ni macam-macam kehidupan dia kan. Jamban dia pun buat dengan ketul emas. Kan? Melampau lah tu. Kereta dia orang cat je, dia tempek emas terus di dinding kereta dia. Melampau lah tu. Kan? Melampau. Benda yang tak sepatutnya pun. Kekayaan demikian rupa, duit ni lempak lagu tu je. Melampau. Tu baru taratu. Kalau Allah kata aku bagi rezeki lebih daripada tu tanpa ada hak batasan, nescaya dia akan melampau atas muka bumi. Macam mana Qarun dan sebagainya. Bila diberi peringatan kepada dia, lalu dia kata aku kaya ni dengan sebab ilmu yang ada pada aku. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, simpulan yang dapat kita petik daripada hadis ni bahawa Nabi berbangga dan Nabi berasa iri hati terhadap orang-orang yang macam mana? Orang-orang yang rezekinya sekadar cukup makan tetapi dia sabar atas keadaan demikian, dan masanya pula banyak dihabiskan untuk menumpukan kepada amal ibadat sebagai bekalan untuk negeri akhirat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu